bercerita mengenai COVID-19. Jika semalam seperti mana saya katakan tadi, 8 kluster daripada tempat kerja. Ada 13 keseluruhannya semalam. Yang kita bimbangkan sekarang ni penyebaran secara leluasa di tempat kerja. Di mana salahnya, di mana puncanya, itu yang kita akan bincangkan bersama dengan Dr. Siti Sarah Yaakob, pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syafinas dan Rizwan sihat? Alhamdulillah kami masih lagi sihat di sini dan insya-Allah kita akan teruskan kesihatan kita sehingga selama-lamanya. Kita kena usahalah. Masih lagi sihat ya? Doktor sihat Ya, alhamdulillah. Okey. Okay, Syafiqah boleh mulakan? Okey. Baik doktor, kita nak tanya terlebih dahulu, macam saya katakan tadi, semalam ada 13 kluster dan 8 daripadanya ialah kluster tempat kerja. Dan salah satu daripada kluster yang terbabit ialah yang berkaitan dengan sektor tempat pembersihan. Dan kalau kita ceritakan mengenai tempat kerja ni, satu masalahnya ialah apabila kita nak lakukan kerja-kerja pembersihan, kita akan bersihkan pelitup separuh muka. Jadi mereka ini akan lebih tercenderung untuk mendapat COVID-19. Bagaimana sebenarnya kita nak melakukan ataupun kita nak membuang pelitup separuh muka mengikut SOP dan juga spesifikasi yang telah pun digariskan oleh KKM? Okey. So bila kita bercakap berkenaan dengan sektor pembersihan ni, okey, itulah disebabkan oleh COVID-19 sekarang. So kebanyakan kita ni memang dah jadi benda yang wajib untuk kita bawa, iaitu pelitup muka kan. Okey. So saya ada satu di sini, bagaimana cara yang ni bersih yang belum digunakan. Okey. So macam mana cara kalau bila kita dah menggunakan pelitup muka ni, macam mana cara untuk membuangnya dengan cara yang betul. Okey. So kita tengok bila kita pakai tu, putuskan tali di tepi ni. Okey. Sebelum tu kita kena make sure tangan kita bersih, basuh tangan sama ada dengan sabun ataupun air, ataupun boleh menggunakan hand sanitizer. Okey. So yang bahagian yang tercemar, yang luar ni, okey, selepas kita putuskan, kita kena gulung dia ke dalam, okey, bagi mengelakkan daripada tangan kita terkena kepada tempat yang kotor tersebut lah. Doktor, okay. Doktor boleh tinggikan sikit, doktor? Doktor tinggi. Ya, begitu. Baru nampak. Okay. Nampak. So kita gulungkan, bila ni yang tempat luar kan. Okey, kita gulungkan. Kemudian kita ambil sama ada paper, surat khabar ke ataupun plastik, dan kita letakkan dalam plastik, tutup kemas-kemas dan buang di dalam tempat pembuangan sampah. Okey. Dan selepas itu kita perlu basuh tangan kita semula dengan sabun dan juga air ataupun hand sanitizer. So macam ni lah. Ya, betul. Nampak. Okey. Jadi doktor, apabila kita bercakap mengenai kluster tempat kerja ini, dia bukan satu perkara yang baru lah, sehingga ia pun telah pun bercambah menjadi kluster yang sangat banyak sekarang. Sekarang bukan lagi fasa untuk kita bagi tahu ini SOP yang perlu kita amalkan, penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, tetapi ini adalah fasa pemerkasaan kefahaman mereka terhadap peri pentingnya SOP yang telah pun dikeluarkan. Di KKM sendiri, apakah tindakan yang diambil bersama dengan pihak berkuasa yang lain untuk memastikan tempat kerja ini mematuhi segala SOP, terutamanya bagi saya adalah tempat tinggal mereka yang sebelum ini dilaporkan terlampau sempit, terlampau ramai dalam satu bilik dan sebagainya. Jadi itulah dia banyak bila melibatkan pelbagai agensi, bila kita untuk memperkasakan sesuatu SOP dan memastikan kejayaan sesuatu program. Yang paling penting pada asalnya kita meningkatkan kesedaran dan juga awareness, kan. So bila dah semakin, sekarang ni macam yang kita semua tahulah, semalam adalah kira macam first birthday kita lah kan. Kes pertama COVID dilakukan di Malaysia pada tahun lepas lah, 25 bulan Januari. Okey. Dan seperti yang Rizwan dan Syafina cakap tadilah, sekarang ni lebih kepada pemerkasaan dan ianya merangkumi termasuk juga penguatkuasaan. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan kejayaan sesuatu penguatkuasaan dan juga untuk memastikan kelestarian tu, kita memerlukan kerjasama daripada pelbagai agensi. Dan saya rasa pengalaman kita memang
bekerja dengan pelbagai agensi. Alhamdulillah kita banyak mendapat kerjasama lah. Okey, dan termasuklah juga daripada pihak-pihak yang pakaian seragam. Okey, untuk segala operasi semua pun memang biasanya ianya adalah bersepadu lah. Okey, bagi Kementerian Kesihatan Malaysia itu adalah penguatkuasaan berkaitan dengan akta penyakit berjangkit. Okey. Doktor, kalau dan kita di tempat kerja tadi, Syafinas. Teruskan, di tempat Doktor. kerja tadi. Kalau di tempat kerja tadi, bila kita tengok kebanyakan orang kadang-kadang bila dia positif, dia macam dia punya mindset tu, dia tak sangka orang yang dia terdedah tu positif. Contohnya kita rasa macam ni kawan kita kan, so tak mungkin dia. So kadang-kadang kita terleka daripada segi itulah. Tapi memang penting, macam yang Rizwan cakap tadi, pemekasaan tu kita kena sentiasa ingat yang setiap orang ni memang ada risiko untuk mempunyai COVID. So memang kita kena pastikan penjarakan sosial mesti ada, jaga 1 meter tu, dan yang paling penting sekali adalah semasa kita makan lah. Okey, kadang-kadang memang pakai mask kan, lepas tu jaga jarak, tapi bila dah makan ramai-ramai terlupa kan. Kadang-kadang nampak Rizwan punya ayam lagi sedap, Syafinas nak ambil kan. Tu yang jadi macam terdedah sikit lah. Okey. Dia selalu curi itu makanan salah saya. satu daripada Okey. Awak selalu curi makanan saya ke? Doktor je tahu je kan. Sama soalan, Syafiqah. Apa pun. Sebab dia Terus sebab kan? dia sama je. Kita pun sama. Saya pun sama juga. Tapi tu kita kena beringat sikit lah sekarang kan. Okey. Okey. Baik, Doktor. Bila kita mengetahui penularan kes COVID-19 ini di tempat kerja, akhirnya mereka yang bekerja ini pulang ke rumah. Dan apa yang kita risaukan, mereka menjangkiti isi rumah tersebut. Itu kalau yang belum ataupun yang akan dijangkiti. Kalau mereka yang telah pun disahkan positif, bagi mereka yang duduk ataupun kuarantin di rumah, mereka yang kena menjaga mereka ini bagaimana pula SOP-nya? Nak mencuci pakaian mereka, nak bagi mereka makan, bagaimana, Doktor? Okey, so itu adalah salah satu daripada perkara yang sangat penting, sebab kita memang dalam keadaan sekarang ni kita kena itu yang kita panggil hashtag kita jaga kita. So kita kena saling jaga supaya yang menjaga pun tak terkena sekali kan. Betul. So sama juga yang dia punya basic konsep itu adalah satunya kita mesti make sure bilik yang mana yang dijangkiti tu kita panggil sebagai pesakit positif tu kan, dia kena berada di bilik yang berasingan daripada orang lain. Okey, dan kalau boleh bilik tu mempunyai attached toilet ataupun bathroom lah, so tidak berkongsi dengan isi rumah yang lain. Okey, tapi kalau katalah sementara tu perlu untuk digunakan juga, make sure kita disinfect disinfect sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Okey, dan bila kita nak bagi makanan ke apa, sangat penting untuk kita memastikan pesakit ni dia comfortable, makan makanan yang berkhasiat dan banyak minum air lah. Okey, dan bila kita nak bagi makanan ke ataupun jika kita perlu berinteraksi dengan mereka, pastikan jarak tu lebih daripada 1 meter. Okey, dan cuba untuk tidak berada di satu-satu tempat tu lebih daripada 15 minit. Bagi pesakit di rumah ni, bila dia di dalam bilik tu, jika bilik itu mempunyai tingkap dan sebagainya, make sure ventilation tu baiklah, sentiasa buka tingkap tu, dan pastikan dia memang benda wajib basuh tangan, hand sanitizer tu memang masih sangat penting. Dan bagi yang pesakit tu, dia perlu mengamalkan etika lah. Kalau katalah dia batuk ke apa, dan kita sebagai isi rumah cuba untuk jangan sekali-kali berkongsi barang peribadi, sama ada cawan, pinggan, mangkuk dan sebagainya. Okey, dan kalau pakaian ataupun pakaian pesakit ini perlu diletakkan dalam tempat yang tertutup ataupun letak dalam plastik bag. Bagi kita yang mengendali ni, yang sihat ni, kita perlu pakai sarung tangan pakai buang tu. Okey,
dan jangan campurkan dengan pakaian ahli keluarga yang lain. Okey. Okey, so kita basuh, kalau kata ada washing machine tu, kalau seelok-eloknya kita guna air panas lah. Guna air sabun biasa. Okey. Guna air panas, dia ada yang untuk set temperature kan. Kalau kita guna basuh tangan, make sure kita pakai sarung tangan pakai buang tu, dan juga rendam sebelum tu kita rendam di dalam air panas lah sebelum dibasuh. Ya, terima kasih banyak. Selepas kita selesai, kita keringkan tangan semua, perlu cuci tangan balik semula lah menggunakan sabun dan air dan sanitizer. Itu dia antara gambaran apa yang anda perlu lakukan kalau ahli keluarga anda terkena dengan COVID-19. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Siti Sarah Yaakob, pakar perubatan kesihatan awam, melihat bagaimana untuk kita menghindari kluster tempat kerja ini. Bukan sahaja untuk kita mengikuti segala SOP, tetapi pemerkasaan terhadap pemahaman SOP itu lebih penting, kerana kita sekarang bukan sahaja berperang, tetapi kita akan terus berperang untuk kita kembalikan semula momen yang mana Malaysia pernah mencatatkan zero case, kosong kes, sifar kes pada satu hari. Itu merupakan satu kenangan yang sangat manis dan kita rindukan saat itu. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Siti Sarah tadi. Sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita ada satu lagi pengisian yang menarik untuk anda selepas ini dalam Samak Pagi Malaysia.